Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu kita, berbicara tentang manhaj, cara kita beragama, iaitu kita beragama menurut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa kita beragama macam tu? Kerana ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan umat ini akan berpecah. Daripada perpecahan tersebut berlaku perpecahan yang sangat teruk, lebih dahsyat daripada perpecahan Yahudi dan Nasrani. Yahudi berpecah 71 golongan, kata Nabi. Nasrani pula berpecah 72 golongan. Umat ni akan berpecah 73 golongan. Yang lebih membimbangkan dan menakutkan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan 73 tu semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Bila sahabat tanya siapa yang satu tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut humma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu ialah orang yang beragama seperti mana Nabi dan para sahabat. So berdasarkan hadis yang satu itulah kita duduk bahas, kita duduk kaji jalan yang golongan yang selamat ni macam mana. Umumnya Nabi kata mereka orang yang ikut jalan Nabi dan sahabat. Cuma pendetilannya macam mana? Sebab semua orang berdasarkan hadis ni, kita panggil orang yang ikut Nabi, kita panggil ahli sunnah. Orang yang ikut sahabat, kita panggil jamaah. Terhasillah satu tagline, iaitulah ahli sunnah wal jamaah, kepada orang yang agamanya mengikut Nabi dan para sahabat. Ikut Nabi itu sunnah, jadi nama dia ahli sunnah. Sahabat tu siapa? Jamaah. Jadi orang ikut sahabat, nama dia ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba semua orang pakat mengaku hak daripada 70 boleh jadi, ataupun ramai orang pakat mengaku dialah ahli sunnah wal jamaah. Hatta kalau kita tengok golongan Syiah sekalipun, dia kata dia sayang kepada Nabi, dia sayang kepada keluarga Nabi. Kenapa sampai dia puja Ali itu begitu besar? Kerana Ali ni menantu Nabi, kerana Hasan dan Husain ni cucu Nabi. Ada rasa cinta kepada Nabi lah. Akhir sekali dia kata dia ni juga orang yang ikut Nabi. Tapi betulkah begitu? Bila kita cek pendetilan amalan-amalan yang ada dalam amalan Syiah, ternyata
dia berselisih dan bertentang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan lain. Jadi setiap orang kalau dibiarkan dengan dakwaan dia semata-mata, nescaya semua orang akan mengaku dialah ahli sunnah wal jamaah. Dan dialah berada di atas landasan yang benar. Dialah yang selamat daripada 73 tu, satu tu dialah. Tapi kita sebagai orang beriman kepada Allah, kita tahu untuk dakwa dia ni ahli sunnah bukan sekadar dakwaan, mesti datang dengan bukti. Mana kalau kata dia buat ni seperti Nabi, mana hujah Nabi buat macam tu? Sebab kita tak boleh mendakwa sesuatu yang Nabi buat sedangkan Nabi tak buat. Itu nama dia berdusta atas nama Nabi. Nabi tak pernah buat, kita kata Nabi buat macam tu. Itu nama dia berdusta atas nama Nabi. Dan dusta atas nama Nabi termasuk dosa besar. Sebab Nabi SAW sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, benda Nabi tak sebut dia kata Nabi sebut, Nabi tak suruh dia kata Nabi suruh, benda bukan daripada agama dia kata ni agama Nabi, oh ya, Nabi bagi tahu. Berdusta atas nama Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah tempatnya di dalam neraka. Justru hak kita duduk selama ni duduk baca, kita nak tahu manhaj Nabi ni macam mana. So kita dah tahu Nabi ni datang bawa Quran, bawa hadis. Sahabat-sahabat kalau ada masalah dia tanya Nabi, Nabi akan kata Quran kata macam ni, Nabi pula terangkan macam ni. Selepas Nabi tak ada, sahabat-sahabat meneruskan metodologi itu, manhaj itu diamalkan oleh para sahabat. Bila orang tanya sahabat nak buat macam mana, sahabat akan kata buat macam ni, Quran kata macam ni. Aku dulu kata sahabat, aku tengok Nabi buat macam ni. Seperti mana hari ni ada satu ada post kata cerita tentang zikir, post tentang zikir yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Baik, kejap, mana tadi? Itulah tak dia panggil satu ketika ada seorang ni dia bersin. Dia kata alhamdulillah, hajjum alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia faham tak tuan-tuan? Bersin ni hajjum, dia bersin. Bila dia bersin, dia kata alhamdulillah dan dia baca tambahan pada tu wassalamu ala rasulillah. Dia bersin dekat siapa? Dia bersin masa tu depan seorang sahabat nama dia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar. Ibnu Umar kata, aku bersin, aku pun sebut alhamdulillah. Aku tahu alhamdulillah tu zikir. Dan aku juga berselawat dan salam ke atas Rasulullah. Hak kamu sebut tu alhamdulillah pun aku sebut, wassalamu ala rasulillah pun aku sebut. Sebab aku tahu dua tu zikir. Akan tetapi apabila kamu bersin, sunnahnya Nabi ajar hanya sebut alhamdulillah. Betul selawat pada Nabi itu zikir, tapi waktu bersin Nabi tak suruh baca macam tu. Faham tak tuan-tuan? Lalu
bukan begini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Bukan begini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami. Bahkan baginda mengajarkan kepada kami menyebut alhamdulillahi ala kulli hal. Itu riwayat yang sebut, ada bersin sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Ikut riwayat hadis ada macam tu. Jadi kesimpulan yang kita faham daripada sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibn Umar ni, walaupun selawat tu zikir, alhamdulillah pun zikir, tapi apabila seorang bersin untuk dia baca zikir selepas bersin, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar alhamdulillah, atau riwayat dia sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Ada pun nak baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, maka itu tidak diajarkan oleh Nabi. Macam isu sehari dua hari ni kan, orang azan masuk tahun baru azan. Soalan dia, azan tu memang ada dalam Islam, tapi apakah disyariatkan azan setiap kali masuk tahun baru? Itu satu isu. Ada sebelum ni fatwa, orang tanya azan sewaktu turun jenazah daripada rumah. Tuan-tuan tak pernah tengok? Pernah tengok? Salah siap jenazah ni nak turun daripada rumah, dia azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang duk tunggu tu atas tu pikul jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenazah tu sampai la ilaha illallah, barulah jenazah tu turun. Ada orang tanya majlis fatwa. Jadi jawapan dia apa? Azan tu memang ada dalam Islam, tapi tidak disyariatkan azan untuk bawa turun jenazah daripada rumah. Sebaliknya, azan disyariatkan untuk kita masuk waktu salat. Begitulah cara kita beragama. Kalau tidak, setiap kali orang nak buka kedai, dia pun azan. Pagi-pagi nak buka kedai, azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ni? Ni amalan aku waktu buka kedai, nak suruh jadi laris kedai aku. Boleh ke tak orang buat macam tu? Dia kata tak boleh, sebab tidak disyariatkan begitu. Kalau tuan kata boleh, orang lain pun buka. Sebelum kita main bola, kita azan dulu sebelum sepak bola. Akhir sekali, lama kelamaan, laungan azan dia boleh jadi satu mainan. Setiap kali orang nak jadi azan. Sebab apa? Sebab kita buka pintu, kita kata apa benda baik, apa salahnya. Jadi sama juga. Hari tu dulu orang nak periksa, bawa macam-macam. Zaman tu kat dulu nak solat hajat, nak periksa ni, bawa pen, bawa pembaris, bawa pemadam, letak depan tok imam penuh pen sebok. Kita kata betul bukan macam tu. Kalau kita buka pintu tu, setiap kali orang nak buat kebun, bawa cangkul, bawa tukul, bawa setiap kali buat rumah, bawa gergaji, bawa screwdriver, bawa apa, letak depan tok imam, boleh ke buat macam tu? Kita akan jadikan agama ni caca merbah. Tak adalah pula waktu Nabi nak pergi perang tu, letak pedang, lembing, anak panah depan tu, pakat solat ramai-ramai ni. Pasal apa ni? Kita ni alatan perang nak guna musuh. Tak ada Nabi buat macam tu. Kalau kita buat, kita buka satu pintu yang sangat luas, tokok tambah akan berlaku dalam agama kita. Jadi sebab tu, dalam beragama ni kita ada manhaj. Apa manhaj kita? Agama ni ialah apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi ajar. Itu agama kita. Apa buat macam ni? Sebab Nabi SAW ajar kita buat macam ni. Itu agama. Kata Imam Malik rahimahullah, apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi dan Nabi wafat di atasnya, maka tidak akan jadi agama setelah daripada Nabi wafat.
Pasal apa? Pasal wahyu telah pun terputus. Nampak tak tuan-tuan? Ini cara manhaj kita beragama. Jadi lepas daripada ni, apa saja yang kita nak buat dalam agama, nak namakan dia sebagai agama, syariat dan sebagainya, ikutlah panduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abdullah ibnu Umar tadi disebut dalam riwayat Al-Imam, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan kita banyak isu kadang-kadang di akhir zaman ni macam-macam. Isu dengan fahaman-fahaman yang mana tidak ada asasnya daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kumpulan yang kita panggil sebagai Jahmiyah. Pengasas dia Jaham bin Safwan. Ini kumpulan Jahmiyah. Ini dia memang ajaran sesat. Dan akhirnya dia dimati, dibunuh. Dia ni salah satu mazhab yang menyeleweng daripada manhaj ahli sunnah. Antara kefahaman dia ialah sebagaimana kata Ibnu Jama'ah Al-Hamawi, seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia kata apa? Yang terjemah dia, beliau Jaham bin Safwan adalah orang yang pertama dari kalangan orang Islam yang berpandangan wahdatul wujud. Makna kewujudan mereka bersama dengan kewujudan Tuhan. Wujudnya dia sama dengan wujudnya Tuhan. Akhir sekali ramai orang wakak awam. Sama pak kita pun ada orang berfikiran macam tu. Padahal kefahaman itu menyimpang daripada ajaran Islam. Jadi sebab tu bahaya. Agama ni sekali lagi saya kata kepada tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, apa yang menjadi agama bagi kita ialah apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi ajar. Baik. Dalam buku kita, hak selama ni kita duk jaga bab paling utama, perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling jaga dari umat ini ialah at-tauhid. Itulah isu mengesakan Allah yang Maha Agung. Dan kita dah ulang dan ulang dan ulang banyak kali dalam bab bagaimana menjaga tauhid agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah yang merosakkan tauhid, iaitulah lembah kesyirikan. Apa yang kita nak bahaskan malam ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah salah satu dalam bab khusus dalam bab doa. Doa ni ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata doa itu ibadah. Doa adalah ibadah. Apabila kita berdoa, maka doa dari sudut haknya dia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah sahajalah kita berdoa. Kerana Allah Taala ajarkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan permohonanmu. Dan Nabi SAW pula pesan, idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta doa, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak ada mohon pertolongan, mohonlah pertolongan daripada Allah. Dalam arti kata yang lain, kita sebagai orang beriman ni berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa-apa kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabba, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, ya Allah, kita doa. Kita tak suruh selain daripada Allah. Kalau disebut ya fulan, ya haji, ya syekh, ya kiai, ya apa, yang itu maknanya dia telah menyeru selain daripada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu dalam bab doa ni yang dipanggil sebagai tawassul. Dalam bab doa ni ada satu keadaan dipanggil tawassul, di mana Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah itu wasilah, jalan. Maka ada satu keadaan bila orang berdoa, dia berdoa kepada Allah, dia bertawassul agar Allah perkenankan doa dia. Tawassul ni bahasanya menggunakan sesuatu sebagai perantara. Okey, supaya doa dia lebih dimakbulkan, doa dia lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam keadaan, dalam istilah syariat agama kita panggil doa dan bertawassul. Jadi kalau seorang tu dia nak doa dia lebih mustajab, selain daripada dia minta kepada Allah hajat dia, ada tak cara berdoa dalam syariat dalam keadaan seorang tu bertawassul dengan perkara-perkara lain agar Allah Ta'ala perkenankan doanya? Faham tak tuan-tuan? Kita panggil sebagai tawassul. Jawapan dia ada. Dalam agama kita adanya tawassul, boleh. Tapi tawassul yang bagaimana yang dibenarkan itu kena lebih detail. Jangan sekadar semua nama dia tawassul dia pergi bantai. Ya, tawassul boleh, kita bukan minta dengan penghuni kubur, kita bertawassul dengan dia. Dia guna nama tawassul tapi bukan pada tempatnya. Kena hati-hati. Sebab ada orang dia pergi minta dengan orang mati dalam kubur, orang soleh, dia sebut nama, wahai fulan bin fulan, maka doakanlah kepada Allah atau perkenankanlah rezeki aku. Dia pergi ke kubur keramat, dia tulis nota, wahai Syekh fulan bin fulan, dia lipat-lipat nota, dia campur dalam kubur. Lalu dia katakan itu nama dia tawassul. Kita katakan tawassul ni ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang benar itulah yang dipanggil tawassul. Yang tidak benar tu dia boleh jatuh kepada minta doa kepada selain Allah. Jadi kena hati-hati. Yang mana boleh, yang mana tak boleh tu kita kena hati-hati. Kita sebut sebelum daripada ni kita dah cerita tentang hukum berdoa di kuburan, doa dengan orang mati, dengan mana semua. Dalam syariat Islam, Nabi SAW tidak ajar kita minta doa kepada orang mati. Dan kita juga dah sebut Nabi SAW sendiri, baginda sendiri tidak pernah minta doa kepada orang yang mati. Dan baginda malah berdoa kepada Allah agar kubur Nabi tidak dijadikan berhala yang disembah. So kita nak tahu apa sebenarnya tawassul yang ada dalam syariat yang dibenarkan. Kalau sebab maksud daripadanya ialah doa kita ni mustajab, tu maksud dia. Maksud dia doa kita mustajab, dan maksud dia kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara tawassul yang disyariatkan, ialah bertawassul dengan iman. Bertawassul dengan iman. Al-Quran kata dalam ayat Quran surah Ali Imran ayat 193,
Allah Ta'ala sebut, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 193. Maksud dia apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiya, sesungguhnya kami mendengar seseorang menyeru, satu seruan, yunadi lil iman, yang menyeru kami kepada iman. Ya Allah, aku dengar ada seorang yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum, dia menyeru supaya beriman kepada Tuhan kamu. Fa amanna, lalu kami pun beriman. So kita mengangkat tangan, kita kata, ya Allah, aku ni ada dengar orang mengajak kepada iman kepadamu ya Allah, lalu aku beriman. Dengan iman itu akhirnya Allah ajar dalam doa tu, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Wa kaffir 'anna, dan hapuskanlah dari kami kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang soleh. So, tuan-tuan faham ayat ni? Orang ni, Allah sebut doa ni, sebelum dia minta ampun, dia sebut iman dia. Lalu dia sebut kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepadamu, lalu ampunkanlah dosaku. So, dia bertawassul dengan apa? Dengan iman dia. Disebut kepada Allah iman dia, ya Allah, aku beriman kepadamu, lalu ampunkanlah dosaku. Ini kita panggil tawassul. Mana kita sebut sesuatu yang Allah suka, lalu kita sebut setelah daripada tu permohonan kita, dipanggil tawassul. Ya Allah, aku beriman kepadamu, ampunkanlah dosaku. Kalau tak tawassul, dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosa. Itu straight, direct doa. Tapi kalau tawassul, ya Allah, aku beriman kepadamu, ya Allah, aku dengar seruan seseorang menyeru kepada iman, lalu aku beriman kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Itu dia panggil tawassul. Kita sebut sesuatu yang Allah suka tentang kita. Nampak? Jadi kalau orang tu nak sebut iman, boleh. Pasal apa? Quran ajar macam tu. Nombor dua, yang Quran sebut lagi, seorang bertawassul dengan mengesakan Allah. Seperti contoh doa Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus, dia nak selamat daripada perut ikan Nun. Kena telan ke ikan, duduk dalam kegelapan perut ikan. Duduk dalam perut ikan, ikan pun duduk berenang dalam laut. Dalam kegelapan tu dia masih hidup. Dia bernyawa lagi, Nabi Yunus. Lalu dalam kegelapan itu dia berdoa kepada Allah. Tuan-tuan tahu doa dia apa? Dia berdoa dengan menyebut keesaan Allah. Dia tak sebut pun, ya Allah, selamatkanlah aku daripada perut ikan Nun. Dia tak sebut pun. Dia sebut apa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu
kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dari orang yang zalim. Allah cerita Nabi Yunus dalam perut ikan sebut perkara tu. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. So Nabi Yunus dia minta apa? Dia tak minta keluar dah. Dia tahu dia minta nak keluar, tapi yang dia sebut kepada Allah dalam kegelapan itu ialah dia puji Allah. Wahai Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk dari orang yang zalim. Dengan sebab dia puji Allah macam tu, Allah keluarkan dia daripada perut ikan. So kita katakan berdasarkan yang Quran kita faham, kalau seorang nak bertawassul kepada Allah lain daripada doa, nombor dua ialah bertawassul dengan tauhid. Tadi dengan iman, yang kedua dengan tauhid. Puji Allah banyak-banyak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Dan kalau kita sebut tengok macam ni, banyak doa-doa Nabi akan letak tauhid kepada Allah di saat mereka berdoa. Kita tengok doa apa ni, Zakaria, Nabi Zakaria. Dia tak ada anak. Dia minta kepada Allah supaya dapat anak. Macam mana doa Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Dia kata, Rabbi habli, ya Allah, kurniakan bagiku dari sisimu zuriat yang baik. Dalam permohonan tu dia puji, innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar doa. Doa Nabi Ayub dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, anni massani yaddur. Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Aku ya Allah ditimpa penyakit dan Engkaulah Tuhan yang maha luas rahmat kasih sayang. Dia mengagungkan Allah dalam doa. Jadi tawassul nombor dua, tawassul dengan tauhid. Yang ketiga, tawassul yang diajar dalam Quran dan juga dalam hadis, iaitulah tawassul yang ketiga, tawassul dengan nama-nama Allah. Tuan-tuan nak doa, macam mana doa kita nak lebih mustajab? Sebut nama-nama Allah. Sebab Allah yang kata dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah tu, bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya. Lalu cara kita minta macam mana? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Ghafur. Minta sebut nama-nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita sebut nama-nama Allah agar Allah perkenankan doa kita. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh. Allah Ta'ala kata, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bila Allah tu nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. So tiga, kita tahu bila kita nak berdoa, nak suruh doa kita lebih mustajab, kita berdoa dengan bertawassul. Nombor satu, dengan apa? Bertawassul dengan iman yang ada pada kita. Yang kedua, bertawassul dengan tauhid. Yang ketiga, bertawassul dengan nama-nama Allah, sebab Allah yang ajar macam tu. Yang keempat, menyebut dengan tawassul dengan sifat-sifat Allah. Dengan nama lain, sifat lain. Nama ni Ya Rahman, Ya Rahim.
Kalau sifat merahmati, sifat Allah yang merahmati. Ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon. Sebagai contoh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Tuhan yang maha hayyum, ya maha qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku mohon. Ini panggil tawassul. Yang keempat, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Tawassul yang kelima disebut dalam pengarang kita ni ialah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh ni umum. Lagi hebat, lagi umum ni. Maknanya apa jua amal soleh yang dilakukan, kita boleh bertawassul kepada. Kenapa kita kata boleh? Berdasarkan ada hadis. Apa hadis dia? Hadis dia ialah kisah orang yang terperangkap dalam gua. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Imam Muslim, 3 orang terperangkap dalam gua. Dia masuk dalam gua, tiba-tiba berlaku hujan, jatuh batu daripada puncak bukit, tertutup pintu gua. 3 orang duduk dalam gua tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, dia pun minta. Pakat 3 orang tu dalam gua tu terperangkap. Dia kata, kita ni zaman dulu mana ada telefon, nak bagi tahu orang mana orang tahu dia terperangkap dalam gua. Kemudian dia kata apa? Ketiga orang setuju tidak ada yang boleh menyelamatkan kita saat ini melainkan Allah. Dalam gua 3 orang, kita ni nak macam mana? Setelah mereka bincang, mereka dah sepakat tidak ada yang boleh menolong kita saat ini melainkan Allah. Lalu 3 ni sepakat, kita pakat berdoa. Setiap orang berdoa kepada Allah dan menyebut, bertawassul dengan amalan. Benda ni disebut oleh Nabi dalam hadis. Kalau benda ni tak boleh, takkan Nabi bagi tahu. Maka seorang pun berdoa. Lelaki pertama berdoa. Dia kata, ya Allah, aku dulu ada mak ayah. Mak ayah aku ni, aku sangat muliakan mak ayah aku. Sehingga apa-apa pun kat rumah tidak ada yang boleh mendahului mak ayahku. Tidak anak, tidak isteri. Kalau nak makan, tak akan ada orang boleh makan melainkan mak ayahku makan dulu. Dia kata, satu hari aku pergi cari kayu api, cari urusan luar rumah. Aku balik tu dah gelap malam. Tetap aku perah susu nak bagi makan, nak bagi minum. Bila perah susu masuk rumah, mak ayah aku tidur. Aku ni tak nak ganggu dia tidur, aku tak kejut dia. Aku pegang bekas susu tu, anak-anak kelaparan menangis pun aku tak bagi, sehinggalah mak ayah aku bangun pagi tu, barulah aku bagi mak ayah aku minum. Lepas mak ayah aku minum, barulah aku bagi kepada anak-anak aku dan keluarga aku. Jadi dia sebut apa? Ketaatan dia kepada ibu bapa. Lalu dia sebut, ya Allah, seandainya amalan itu bernilai di sisi kamu, maka tolonglah kami dalam masalah kami ini. Keluarkanlah kami daripada gua tu. Tiba-tiba batu hak menutup gua tu bergerak sikit. Tapi tak boleh keluar lagi, gerak sikit. Gerak macam mana tu wallahu taala. Tapi memang bergerak. Dalam hadis sebut bergerak. Maka seorang lelaki yang kedua berdoa pula. Dia doa, ya Allah,
Aku dulu ada seorang perempuan, pupu lebih kurang gitulah, yang cantik, yang aku berkenan kat dia. Tapi dia tak nak kat aku, sehingga aku ajak dia berzina dan dia tak nak. Sehinggalah satu hari sepupu ni ditimpa kesusahan, lalu dia nak minta duit untuk berhutang. Aku pun letak syarat. Syarat dia apa? Boleh aku bantu. Syarat dia, kamu kena berzina dengan aku. Lalu wanita tu terpaksa setuju. Waktu nak berlaku tu, dia kata, waktu nak berlaku apa yang aku nak tu, sehingga dia sebut dalam hadis, aku sudah berada di antara 4 tulang dia. Maknanya aku memang duduk dengan dia dah nak berzina. Tiba-tiba wanita tu sebut, ittaqillah, dia kata, takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu buka penutup ini melainkan dengan hak dia, iaitulah jangan kamu bersama wanita melainkan dengan perkahwinan. Jangan zina. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Cerita panjang lagi, kena berhenti dulu azan.
Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambungan cerita sikit. Jadi orang kedua ni waktu dia hampir berzina ni, wanita tu kata ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dia ni bila dengar ucapan tersebut terkejut, dia bangkit daripada tempat dia lari tinggalkan wanita tersebut. Kerana takut kepada Allah, hampir-hampir dia nak berzina, dia bangkit, dia lari tinggalkan wanita tersebut. Dan dia kata, aku halalkan harta yang aku bagi kat dia. Lalu dia sebut, ya Allah, andai kata amalan tersebut bernilai di sisimu. Apa amalan dia? Amalan dia meninggalkan zina kerana takut kepada Allah. Andai kata amalan tersebut bernilai di sisimu, ya Allah, maka tolonglah kami, keluarkanlah kami daripada gua ni. Qaddar Allah, takdir Allah, batu tu gerak pula sikit. Tapi orang ni tak boleh keluar lagi tiga-tiga. Orang ketiga pun doa pula. Yang ketiga pun doa, ya Allah, aku dulu ada seorang pekerja, yang mana pekerja ni dia berhenti kerja sebelum tempoh bayar gaji. Maka waktu hari kami bayar gaji, dia tak mari, dia tak datang. Aku ambil gaji dia, aku beli kambing. Tetap aku keluarkan duit gaji dia, aku beli kambing, dan aku kira takut-takut dia nak mari, aku boleh serahkan kambing tu. Tapi dia tak mari. Lama kelamaan kambing tu biok sampai penuh satu lembah. Tiba-tiba muncul pekerja dia muncul pekerja dia ni. Dia kata, Tuan ingat tak saya dulu bekerja dengan Tuan sekian-sekian waktu dulu, tahun sekian-sekian. Dia kata, ya, aku ingat. Tuan ingat tak saya dulu, saya tak datang ambil gaji saya masa tu. Boleh tak hari ni saya nak ambil gaji saya yang dulu? Tuan dia kata, aku ingat sangat kamu. Mu tengok tu, kambing satu lembah penuh ni, semuanya hasil daripada gaji kamu. Aku ambil beli kambing, asal ni biok sampai banyak macam ni. Kalau kamu nak, kamu ambil lah semua kambing. Kawan ni pula betul luruh bendu sungguh, dia kata. Dia ambil semua kambing tu, tak tinggal satu kambing. Tapi tuan dia asal ni, dia kata, aku redha sebab aku buat tu memang duit dia. Akhir sekali dia ambil kambing tu, dia pergi tinggalkan aku semua. Aku pun halalkan untuk dia sebab memang duit dia. Kata dia, ya Allah, seandainya amalan itu kau terima bernilai di sisimu, maka tolonglah kami, keluarkanlah kami daripada gua ni. Akhir sekali batu tu bergerak pula kali ketiga, dan ketiga-tiga mereka boleh keluar daripada gua. Cerita ni disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ni lah, maka ulama sebut tawassul yang seterusnya ialah boleh untuk kita berdoa, kita sebut kepada Allah amal soleh kita dengan harapan Allah kabulkan permintaan kita. Boleh. Ataupun kadang-kadang kita tak sebut pun, kita mendahulukan hajat kita dengan amal soleh. Kita sedekah, kemudian kita doa dengan harapan sedekah itu boleh membantu doa kita. Ataupun kita sebut, ya Allah, dengan sebab aku tolong fulan bi fulan, kau tolonglah pula aku. Ataupun kita baca sesuatu zikir, baca Quran, ya Allah, dengan sebab ayat aku baca Quran, kau kabulkanlah doa aku. Kita bertawassul dengan amal yang saleh. Berdasarkan hadis yang sama,
kita juga boleh bertawassul dengan meninggalkan maksiat. Makna seorang tadi kan dia tinggalkan zina, maka dia bertawassul dengan tinggalnya dia kepada zina untuk Allah kabulkan permintaan dia. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kita boleh bertawassul dengan orang saleh. Tawassul dengan orang saleh maknanya kita pergi jumpa dengan mana-mana orang saleh, orang alim, orang saleh lah. Kita kata ustaz atau syekh atau guru atau fulan atau siapa pun yang kita jumpa orang baik ni, kita tengok dia solat 5 waktu tak tinggal, kita kata kepada dia, boleh tak tolong doakan saya? Dia pun angkat tangan, ya Allah, perkenankanlah hajat fulan ni, ya Allah bantulah dia, ya Allah. Dia doa kepada Allah untuk kita, maka dia panggil tawassul dengan orang saleh. Juga boleh. Persoalan yang ketujuh ni, tiba-tiba kalau dulu dia doa, orang saleh ni dia doa, orang saleh ni doakan dia, dia minta orang saleh ni doakan dia, tiba-tiba orang saleh tu mati. Waktu orang saleh ni hidup, dia pergi jumpa orang saleh tu doakan dia, tiba-tiba orang saleh ni mati. Boleh tak seseorang itu pergi ke kubur orang saleh ni, dia minta sebagaimana dia minta waktu dia hidup? Di sinilah timbul isu. Ada sebahagian orang dia buat kepada orang mati sebagaimana dia buat kepada orang hidup. Dia kata waktu dia hidup dia boleh tolong kita, waktu dia mati pun dia boleh tolong kita. Tapi bila kita perhatikan hadis-hadis Nabi, kita perhatikan ayat-ayat Quran, dan kita tengok pula realiti hakikatnya, sebenarnya orang mati lebih berhajat kepada doa orang hidup untuk dia. Sebab dia dah terputus amalannya, inqata'a amal, telah terputus amalan, dia tak boleh doa dah sebab dia dah mati. Sebaliknya kita yang hidup pula mendoakan mereka yang dah mati. Itu asasnya. Sebab itu bila kita tengok Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengajarkan sahabat dia pergi minta tawassul dengan orang yang dah mati. Zaman Nabi ada orang syahid perang Badar, ada orang syahid perang Uhud. Nabi pergi ziarah mereka di perang di Uhud. Tak pernah pun Nabi ajak sahabat-sahabat, jom kita pergi doa, minta kepada mereka sebab mereka orang soleh dah mati syahid, minta kepada Allah agar Allah kabulkan hajat kita. Tak pernah Nabi ajar macam tu. Sebaliknya Nabi ajar kepada sahabat-sahabat, berdoalah kepada Allah. Inilah kita nak manhaj dalam beragama. Biarlah kita ni beramal sesuai dengan petunjuk Nabi SAW kepada kita. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita kekal di atas jalan Nabi dan juga jalan para sahabat yang kita kenal sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.